5 popular rentasan di TV minggu ini. Top 5. Melaka dijangka menuju ke arah pembentukan kerajaan madani seperti di peringkat persekutuan yang memperlihatkan keharmonian pelbagai agama dan bangsa. Bayangan itu dinyatakan secara terbuka oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika berucap merasmikan Majlis Santunan Kasih Ramadan di Masjid Ar-Rahman Kampung Pulai, Serkam. Harmoni yang diberikan keutamaan. Inilah suatu keindahan, apatah lagi di dalam sebuah kerajaan madani yang terbentuk sekarang ini di peringkat persekutuan. InsyaAllah di negeri Melaka belum terbentuk lagi kerajaan madani, tetapi ke arah itu mungkin ada. Beliau kata perkara itu akan dibincangkan bersama Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dan Pengerusi Barisan Nasional Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, meskipun tidak menyatakan secara jelas sama ada bakal berlaku rombakan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk memberi ruang kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan menjadi sebahagian kerajaan negeri. BN Melaka menguasai 21 kerusi Dewan Undangan Negeri, diikuti PH dengan 5 kerusi dan Perikatan Nasional 2 kerusi. Top 4. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan sudah menerima surat peletakan jawatan Ketua Menteri Melaka Sulaiman Mat Ali. Dia berkata surat peletakan jawatan itu diserahkan Sulaiman dalam pertemuan di pejabatnya di Parlimen. Ingin mengesahkan bahawa saya telah menerima surat peletakan jawatan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Haji Muhammad Ali, Ketua Menteri Melaka. Dan saya akan menghadap Tuan Yang Terutama Tun Sri Dr. Ali Haji Rostam untuk mempersembahkan nama calon yang bersesuaian bagi pelantikan Ketua Menteri yang baru. Dan saya mengharapkan kebijaksanaan TYT Tun untuk menerima wati. Top 3. Exco Kerajaan Melaka mendakwa negeri itu bakal mempunyai Ketua Menteri Pintu Belakang susulan peletakan jawatan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Melaka, Datuk Muhammad Jailani Khamis mendakwa rakyat memahami istilah kerajaan pintu belakang. Katanya, apa yang tuan-tuan akan saksikan dalam beberapa hari berikutnya ialah Ketua Menteri Tebuk Atap atau Ketua Menteri Pintu Belakang. Ini spesies baru kelahiran UMNO dan Barisan Nasional. Menurut satu laporan media, kabar angin mengenai kedudukan Sulaiman bakal digantikan bukan perkara baru. Selepas pilihan raya negeri pada November 2021, Rauf didakwa cuba melobi pemimpin tertinggi parti untuk dinamakan sebagai Ketua Menteri. Beliau juga tidak menghadiri upacara mengangkat sumpah Sulaiman. Rauf kemudian menafikan dakwaan berhubung pergolakan dalam kerajaan negeri yang baru ditubuhkan dengan berkata Sulaiman mendapat sokongan semua ketua bahagian UMNO. Rauf turut dilantik sebagai Exco Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan Negeri. Disember lalu, Sulaiman menafikan spekulasi akan melepaskan jawatannya pada bulan berikutnya. Ini menyusul laporan media beliau akan meletak jawatan pada 3 Januari untuk memberi laluan kepada Rauf. Rauf kemudian mendakwa ada pihak tertentu cuba memecah belahkan hubungannya dengan Sulaiman dengan menyebarkan kabar angin berniat jahat mengenainya. Top 2. Datuk Seri Anwar Ibrahim ikut jadual sebab perlu hadir majlis yang di-Pertua Agong. Mohon Ketua Pembangkang atau Ahli Parlimen Pagoh tanya sendiri masa PMQ. Itulah aras PN. Sepatutnya PN tanya PM apa perancangan tentang pembangunan dan ekonomi negara untuk 5 tahun akan datang baru dikatakan semak dan imbang. Ini soalan mengarut pula yang ditanya. Itu antara komentar orang ramai terhadap seorang pemimpin muda Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang mengetuai jawatan kuasa hal ehwal antarabangsa PN menjadi bahan sindiran warganet apabila mempersoal kegagalan Perdana Menteri bertemu dengan Putera Mahkota Muhammad bin Salman semasa lawatan ke Arab Saudi baru-baru ini. Menerusi kenyataan media itu,
Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional tersebut turut meminta Anwar memberikan pendedahan penuh mengenai kos perjalanan termasuk butiran keselamatan dan anggota rombongan lain kepada ahli parlimen di Dewan Rakyat. Sehubungan itu, ada yang mengingatkan Wan Ahmad Faisal supaya membangkitkan soalan tersebut pada sesi soal jawab Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada setiap Selasa yang akan dijawab sendiri oleh Anwar. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dalam kenyataan berkata, pemimpin pembangkang sengaja hendak memalukan PM dan bermain politik di sebalik dakwaan kegagalan lawatan Anwar. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan itu telah memaklumkan bahawa beliau terpaksa menolak jemputan Kerajaan Arab Saudi untuk melanjutkan lawatan memandangkan jadual mendatang yang agak padat. Top 1. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mempersoalkan kegagalan pemimpin tertinggi Perikatan Nasional yang sekali lagi didakwa gagal memanfaatkan sesi soal jawab bersama Perdana Menteri. Ia susulan ketidakhadiran mereka di Dewan Rakyat ketika sesi terbabit. Fahmi turut memuat naik gambar yang memaparkan tempat duduk kosong Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Pagoh Mahyadi Yassin dan Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi Awang. Sejak dilantik sebagai Perdana Menteri, Anwar mengadakan sesi MQT pada setiap Selasa dalam tempoh mesyuarat Dewan Rakyat. Ini membolehkan wakil rakyat bertanya soalan secara terus kepada Perdana Menteri, manakala MQT pada setiap Khamis akan dijawab oleh menteri-menteri.